Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul arda mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Adada ma hamidaka hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا مولانا سيدنا محمد بن عبد الله ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syara, pengusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamunya marilah sama-sama kita mengucapkan sebanyak-banyak puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, bala, musibah, jahat manusia, jahat makhluk gaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, diberikan kemudahan dan diberikan ganjaran atas sabar mereka menanggung musibah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi tak hadis kita pada hadis yang ke-48 ya. 47. Hadis yang ke-47. Masih lagi kita berada dalam bab kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-47. Tiada perbezaan darjat antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalu ummati mathalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, permulaan umatku adalah seperti hujan. Tiada diketahui sama ada awalnya atau akhirnya yang baik. Keterangan, tidak diketahui kedudukan yang lebih baik antara golongan terdahulu atau golongan terkemudian di kalangan umat ini. Ini kerana kedua-duanya mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Kata Nabi SAW, bermula daripada awal Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, maka bermulalah pada saat itu manusia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada Nabi jadi Nabi, sehinggalah dunia ni kiamat, maka tidak ada sebarang Nabi lain yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kalau ada orang mengaku Nabi, orang tu gila tuan-tuan. Mudah aja pada hari ini. Kerana telah disebut dalam Al-Quran, Nabi SAW itu
Khatimun nabiyyin wal mursalin, nabi yang penamat dan nabi yang penutup. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, maka orang itu membawa ajaran palsu, malah orang itu sesat dan menyesatkan. Itu sipirnya mudah aja. Bermula pada saat itu, maka manusia yang beriman dengan Nabi Muhammad atau tidak beriman dengan Nabi Muhammad sekalipun, manusia yang hidup pada zaman bermula Nabi diangkat menjadi Nabi sehingga kiamat, maka semuanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ini Nabi sebut semua umat bermula di zaman Nabi sehinggalah kepada hari kiamat. Nabi kata tak boleh nak sebut umat mana yang berada pada zaman paling baik. Walaupun kita tahu beberapa hadis yang lain menyebut umat di zaman Nabi dengan beberapa zaman selepas zaman Nabi itu di antara umat yang terbaik. Tetapi secara puratanya tuan-tuan, setiap zaman itu ada kebaikan dan kelebihannya masing-masing. Sebab itu ada mungkin orang pernah terlintas di hati. Mungkin ada di antara kita yang pernah terlintas di hati. Kan bagus kalau kita ni dijadikan ataupun dilahirkan pada zaman Nabi ada. Ada orang pernah terlintas begitu. Dia kata kita duduk akhir zaman, huru-hara dunia ni. Ya tak, huru-hara. Mana tak huru-haranya tuan-tuan? Macam-macam huru-hara yang berlaku pada hari ni. Asyik baik kerajaan dah bentuk. Kalau tak bentuk lagi huru-hara. Jadi keadaan dan suasana yang berlaku semakin akhir semakin huru-hara, semakin akhir semakin huru-hara. Sebenarnya itu telah disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Semakin dekat kita dengan akhir zaman itu, semakin huru-hara manusia itu. Biasa itu telah disebut dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW sebagai contoh dalam sebuah hadis, Islam datang sebagai dagang dan akan kembali secara dagang. Maka beruntunglah orang yang berdagang itu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Dia datang asing. Orang dagang ni bukan orang tempatan, orang asing. Dan satu masa nanti dia akan jadi asing semula. Dan untunglah orang-orang yang berada dalam ataupun menjadi orang-orang asing itu. Makna dia apa tuan-tuan? Mula-mula orang tengok Islam ni pelik. Pelik. Dan sampai satu masa, Islam sudah boleh diterima balik. Islam dah jadi agama common, dah jadi cara hidup. Dan akhir nanti tuan-tuan, kita akan tengok orang yang berpegang dengan Islam macam pelik. Macam pelik. Cuba tuan-tuan tengok, kalau kita imbas zaman dulu-dulu, tanah Melayu kita lah. Saya mungkin tak sempat hidup zaman tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin lebih dahulu hidup pada saya. Dulu, tahun 60-an, 50-an, 70-an sekalipun, nak cari orang pakai tudung payah. Dulu-dulu. Ustazah pun jambul keluar tuan-tuan dulu. Ustazah tu, ngajar Quran, ngajar tudung sangkut rambut, mengubur rambut. Dulu. Kalau pada tahun 50-an, tahun 60-an, nampak orang pakai tudung labu, orang kata orang gila dulu. Dulu. Orang kata ini bukan orang Malaysia, ni orang Arab. Dulu. Sehinggalah masuk 80-an, 90-an, tahun 2000. Kita jumpa orang pakai tudung labu ni biasa dah tuan-tuan. Biasa je. Tak ramai. Orang yang tak pakai tudung labu pula kita rasa pelik ketika itu. Kenapalah tak ikut cara Islam dulu? Sekarang cuba tuan-tuan tengok. Pemakaian tudung labu dah payah nak jumpa dah. Dah mula jadi tudung fashion. Dah mula naik. Makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek. Sekarang kita tengok mereka pakai tudung, banyaknya bukan pakai tudung tapi tutup kepala. Ya tak? Tutup leher nampak, bukan leher nampak, menampakkan bentuk-bentuk di kepala. Sedangkan tudung itu bukan menutup rambut tetapi menutup aurat dengan batas-batas yang diperintahkan. Kalau dalam bab tudung saja kita jadi pelik begitu, apatah lagi dalam bab perkara-perkara yang lain. Kalau dulu tuan-tuan, ini contohlah dulu. Sembahyang tarawih sebagai contoh. Nak cari tempat buat 8 payah. Semua buat 20. Dulu, saya ingat lagi zaman saya kecil dulu sempat. Mana pernah buat 8 ni tuan-tuan. Kalau buat 8 ni pemalas lah orang kata. Dulu. Pergi masjid ni 20. Tak adalah kata maknanya kita nak cari masjid buat 8 ni, tak ada. Ya tak ada. Masjid semua tempat. Masjid, surau, musalla, apa benda pun nama dia. Semua buat 20. Dulu. Sekarang nak cari 20 dah payah. Dah payah dah. Tuan-tuan sini buat berapa? 8 juga.
Nak cari 20 payah tuan-tuan, payah. Tak? Sekarang kita boleh pilih pula. Dengar masjid tu buat 20, pergi cari masjid yang buat 8. Tak pergi 20 lama. Jadi kalau kita kata, kita dengar, diorang kata Bukit Lambai buat 20. 20? Dia jadi pelik pula. Bila mana buat ibadat tu banyak. Jadi pelik pula. Maka, itulah yang kita sebut tuan-tuan dalam hadis Nabi. Islam tu datang, orang pelik. Bila mana orang dah boleh serasi dengan Islam, dah boleh terima Islam, dah boleh hidup dengan cara Islam, akan sampai satu masa, cara hidup, kaedah hidup, panduan hidup dengan Islam itu dia akan hilang sikit demi sikit dan orang jadi pelik pula bila mana tengok orang beramal dengan cara Islam. Dia akan jadi pelik. Maka kerana itu tuan-tuan, kita tidak boleh menganggap ataupun tidak boleh mengeluh. Kan untung kalau kita lahir di zaman Nabi Muhammad. Tuan-tuan jangan cakap begitu. Kita belum tahu kalau kita berada di zaman Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad ke kita ikut Abu Jahal, kita belum tahu lagi. Belum tahu. Nabi Muhammad baca tak reti, nulis tak reti. Bukan daripada orang kaya. Bukan daripada orang ada-ada. Bukan daripada orang berpengaruh sangat ketika itu. Yang berpengaruh, Abu Jahal. Yang kaya, Abu Jahal. Yang cerdik, Abu Jahal. Agak-agak masa tu kita ikut siapa tuan-tuan? Itu sebab. Nasib baik tak hidup zaman tu. Nasib baik tak hidup zaman tu. Maka Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita hidup di zaman ini. Maka tidak boleh kita mengeluh keberadaan kita di zaman ini. Di zaman awal Nabi Muhammad SAW, tentulah mereka baik kerana tarbiyah directly daripada Nabi SAW. Tetapi kalau kita lihat beberapa zaman selepas Nabi Muhammad SAW, nak cari ilmu bukan senang ketika itu. Bagaimana Imam Bukhari berjalan ribuan batu nak mencari beberapa hadis untuk disusun. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i meninggalkan tanah lahir, pergi ke Mesir dan sebagainya mencari ilmu. Daripada Mesir berjalan kaki pula pergi ke Madinah, berguru dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hari ini di zaman kita, apakah susah kita nak mencari ilmu? Berapa ribu batu tuan-tuan pernah berjalan mencari 2-3 hadis? Tak ada. Dalam taman pun kita ada buku 300 hadis tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Maka Nabi nak beritahu kita apa tuan-tuan? Bukanlah menjadi orang terawal itu menunjukkan baik sepenuhnya. Bukanlah menjadi orang terakhir itu buruk sepenuhnya. Dalam agama Islam, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang terawal tidak takwa, orang terakhir takwa, maka orang terakhir lebih baik daripada orang yang terawal. Maka kita nak tahu kita baik atau tidak, sama ada kita hari ini menjadi orang bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Nabi pernah menyebut, Nabi kata apa? Aku rindu kepada umatku. Maka sahabat tanya, apakah kami ini bukan umat kamu? Maka pendek cerita daripada hadis itu, Nabi sebut apa? Aku rindu kepada satu kaum, satu umat aku yang tak pernah tengok aku. Tak pernah jumpa aku. Tetapi mereka beriman kepada aku. Sedangkan kamu beriman pada aku dalam keadaan kamu jumpa aku. Kamu melihat tanda-tanda yang aku bawa. Mereka yang awal melihat mukjizat Nabi. Malah ada daripada sahabat-sahabat besar yang melihat bagaimana mukjizat-mukjizat kabir. Mukjizat-mukjizat besar. Nabi belah bulan. Itu mukjizat besar. Kita kat sini tak ada yang pernah tengok belah bulan. Tak pernah tengok. Tak pernah. Kita tidak pernah melihat satu mukjizat pun. Melainkan apa? Apa mukjizat yang kita pernah tengok? Al-Quran je, itu pun tak apa nak tengok sangat. Al-Quran je yang ditinggalkan hari ini secara mukjizat yang kita boleh tengok. Tetapi kita boleh beriman dengan Nabi dengan penuh keyakinan. Maka tuan-tuan tak bangga menjadi umat akhir. Kena berbangga juga menjadi umat akhir ini kerana beberapa kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Umur pendek. Umur kita pendek. Tidak sebagaimana umat-umat sebelum kita. Malah di antara mereka ada yang hidup di zaman Nabi pun, yang umurnya ratus-ratus tahun pun ada. 100 lebih, 200 tak ada lah. 100 lebih ramai juga. Sahabat-sahabat yang sampai 90 lebih.
Yang dekat-dekat 100 saja. Antaranya apa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara dia, panjang umur sampai 90 lebih usia dia. Di zaman kita, nak cari orang 90 lebih ada tak? Adalah, seorang dua je. Seorang dua je, tak banyak sangat lah ada. Itu pun tak tahu berapa lama. Ada, itu je, tak ramai. Dalam seorang ni pun tak ada yang sampai 90 lebih. Menunjukkan apa tuan-tuan? Walaupun umur kita pendek, walaupun umur kita tidak sebagaimana umat-umat tidak sebagaimana mereka-mereka yang terdahulu daripada kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana takwa kita kepada Allah. Dalam zaman yang penuh dengan cabaran, dalam zaman yang penuh dengan hedonisme. Hedonisme ni apa? Hiburan seronok melampau. Zaman kita ni apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Yang tak banyaknya zaman kita ni ulama, orang alim dia tak ramai. Orang alim bertambah tidak, berkurang berlaku. Berkurang berlaku. Dengar orang alim ni meninggal, tok-tok guru alim besar ni meninggal, orang ni meninggal, orang ni meninggal. Sebagai contoh kalau saya sebut, Dr. Yusuf Qaradawi di antara ulama yang kita hormat, yang kita rasa hebat, yang kita sanjung keilmuan, kefaqihan, kealimannya. Bila mana dia meninggal dunia, bawa satu tokoh yang boleh ganti tempat dia pada hari ini ada. Tak jumpa, sehingga hari ini tak jumpa lagi. Ada orang-orang yang alim tetapi nak menggantikan sebagaimana dia, kita tak jumpa tuan-tuan. Kita sebut apa? Dr. Yusuf Qaradawi kita panggil apa? Syekhul Islam. Ketua ulama Islam, Syekh Islam, Syekhul Islam. Syekh ni kira ketua lah, Syekh. Orang tua dalam agama Islam, orang yang dihormati dengan Islam itu. Hari ini siapa yang kita beri title Syekhul Islam lagi? Tak ada dah. Dalam keadaan penuh cabaran ini, dalam keadaan tekanan keilmuan, tekanan ketiadaan orang alim ini, maka kalau ada di antara kita yang masih lagi berpegang kuat dengan ilmu-ilmu yang ditinggalkan, berpegang kuat dengan amalan-amalan yang dibawa oleh mereka-mereka ini, maka beruntunglah orang-orang yang berpegang dengan amalan-amalan ini. Maka tak boleh kita mengeluh, rugi kita menjadi umat akhir ni rugi. Tak rugi apa pun tuan-tuan. Yang rugi adalah orang yang berada di awal tetapi tidak beriman sebagaimana cara yang sepatutnya. Orang yang berada di akhir tidak beriman dengan cara yang sepatutnya, maka orang itu orang yang rugi. Oleh yang demikian, banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita menjadi orang-orang akhir itu. Tak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma bagaimana kita melihat dan kita mengambil kelebihan menjadi umat akhir itu. Ambillah, banyak hadis-hadis Nabi mencerita tentang kelebihan menjadi umat akhir. Kelebihan daripada sudut mendapatkan ilmu. Hari ni ilmu, tuan-tuan, pergi kedai buku, sebagai contoh kita kata pergi. Pustaka Saleh, sebagai contoh. Saya rasa Pustaka Saleh lah di antara kedai buku yang hari ni menjual kitab-kitab agama secara banyak. Apa ilmu yang kita tak boleh dapat di situ? Apa ilmu yang kita tidak boleh dapat di situ? Nak belajar sirah Nabi, berpuluh buku cerita tentang cara hidup Nabi. Nak belajar tentang hadis Nabi, berpuluh kitab yang dijual di situ, mengumpulkan kitab-kitab hadis Nabi SAW. Untung kita tak payah cari jauh, tak payah pergi jauh nak mencari ilmu dan sebagainya. Kalau dulu mereka nak dapat ilmu agama tahun 60-an, 70-an, pergi Mesir. Pergi Mesir dulu. Orang-orang mereka-mereka yang balik daripada Mesir lah yang banyak membuat perubahan di negara kita. Membuat perubahan ilmu. Bawa balik hukum pakai tudung. Masa itulah kita tahu rupanya tutup aurat ni begini rupanya. Kalau tidak ada mereka-mereka yang keluar merantau mencari ilmu, bawa balik kepada tempat kita, maka kita pun masih lagi mungkin berada dalam keadaan kejahilan dan kekurangan daripada sudut keilmuan itu. Tapi zaman kita, zaman 2022, tak payah ada kitab pun. Dengan hanya sebiji binatang ni tuan-tuan, handphone ni, binatang pula. Dengan hanya sebiji handphone ni tuan-tuan, kita boleh cari pelbagai ilmu. Pelbagai ilmu. Cuma ingat, bila mana dia terlalu mudah mendapat ilmu, maka dia mudah juga untuk diselewengkan. Ini masalah zaman ini. Mudah dapat ilmu, mudah juga seleweng-seleweng kepada ilmu tersebut. Mudah tak kita nak cari hadis hari ni dalam ni? Boleh Google. Type hadis, nama hadis keluar. Tapi nak kena tahu juga hadis itu hadis sahih ke?
Tak sahih ke, palsu ke, tipu ke dan sebagainya. Mudah juga nak diselewengkan ilmu itu. Cuma nak selamat daripada seleweng itu, perlulah juga ada sedikit asas dalam agama itu. Kena ada asas lah juga. Maksudnya dalam bab semayang, dalam bab puasa, dalam bab asas-asas dalam agama itu, kita tidak boleh hanya bergantung dengan teknologi yang ada pada hari ini. Tak boleh bergantung dengan internet saja. Maka ilmu-ilmu daripada kitab-kitab kuning, ilmu-ilmu daripada tok-tok guru kita yang pernah mengajar kita dulu, itu pun sangat membantu menjadikan kita selamat daripada penyelewengan ilmu-ilmu. Tuan-tuan tahu hadis palsu banyak, tuan-tuan. Banyak. Dan banyak kita dengar hari ini cerita-cerita yang diceritakan kepada kita bergenerasi. Tetapi cerita itu adalah cerita-cerita dongeng dan rekaan semata-mata. Sebagai contoh, saya sebut dengan tuan-tuan beberapa contoh lah. Antaranya apa? Cerita yang popular apa sebagai contoh. Pernah tak kita dengar kisah Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia hidup? Ini cerita yang bergenerasi kita dengar. Dan hari ini bila kita dengar balik, kajian demi kajian dibuat, cerita itu cerita bohong. Cerita itu direka-reka untuk menjatuhkan imej Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Memang berlaku di zaman dulu perbuatan menanam anak perempuan hidup-hidup kerana menjadi keaiban kepada keluarga. Tetapi tidak pernah dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak ada. Kalau dia buat, tuan-tuan, tu berapa ramai anak dia? Malah ada anak perempuan dia menjadi isteri Nabi. Hafsah binti Umar jadi isteri Nabi. Kenapa yang tu tak tanam pula? Maka kita kata ini fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga kalau kita pernah dengar orang cerita, orang tua-tua kita cerita dulu, cerita tentang Sa'labah sebagainya. Sa'labah yang miskin. Semayang jemaah dengan Nabi, balik cepat-cepat sebab apa? Kongsi kain dengan isteri. Kongsi kain dengan isteri. Nak cerita punya miskinnya dia. Kemudian diceritakan apa? Allah Ta'ala kurniakan dia kekayaan. Sehingga apa? Sehingga dia daripada datang sembahyang Jumaat masa miskin, setiap waktu datang sembahyang Jumaat. Bila kaya, datang sembahyang Jumaat malamnya. Bila kaya lagi, sembahyang Jumaat tak datang, hanya datang sembahyang Jumaatnya. Semakin kaya, akhirnya Jumaat pun tak datang. Dan akhirnya Allah Ta'ala miskinkan semula Sa'labah menjadi sehelai kain semula tadi. Cerita itu pernah diceritakan kepada kita bergenerasi. Sedangkan cerita itu fitnah kepada Sayyidina Sa'labah. Fitnah. Malah Sa'labah menjadi perawi hadis. Perkara-perkara begitu menjadi keaiban kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, harta tak pandang. Tak pandang harta. Tak pandang. Seolah-olah nak gambarkan bagaimana seorang sahabat Nabi boleh gilakan harta. Tuan-tuan, sahabat Nabi duduk puluh-puluh kilometer, jalan kaki pergi masjid, datang sembahyang, tak pernah miss. Beberapa penduduk, beberapa sahabat yang duduk di luar daripada Madinah, satu kampung yang berhampiran dengan kawasan Uhud pun, ada satu penempatan yang diduduki oleh beberapa sahabat di kawasan Uhud. Uhud tu jauh daripada Madinah tu tuan-tuan, lebih kurang berapa kilometer? 8 ke 9 kilometer. 7, 8, 9 lebih kurang begitulah. Mereka berjalan kaki setiap waktu, ulang-alik datang ke Masjid Nabawi sembahyang jemaah dengan Nabi tanpa gagal. Itu sahabat. Takkanlah sebab kambing tak datang sembahyang jemaah. Takkan hanya kambing punya cerita tak datang sembahyang jemaah. Ini bukan sahabat. Ini cerita yang direka-reka oleh sahabat untuk memburukkan nama-nama sahabat. Oleh yang demikian, walaupun cerita-cerita begini mudah kita dapat, tetapi berhati-hati supaya kita tidak menyebarkan fitnah-fitnah yang besar kepada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dengan kelebihan kita menjadi umat akhir ini, maka ambil kelebihan-kelebihan yang baik itu supaya kita juga menjadi umat yang terbaik. Sebab itu disebut apa dalam Al-Quran, kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat. Kamu nak jadi sebaik-baik umat dengan syarat dua syarat dia. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak orang melakukan kebaikan
dan kamu mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Kalau selagi mana kamu buat perkara itu, kamu berada di kaum awal atau kamu berada di umat akhir, kamu tetap menjadi umat yang terbaik dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik dengan syarat dia buat juga. Jangan suruh orang dia tak buat. Ini pun perangai juga. Suruh orang buat baik, dia tak buat baik. Betul Allah Ta'ala jawab terus dalam Quran. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Tuhan dah sebut dalam Quran. Lima taquluna ma la taf'alun. Jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Yang senang ke tuan-tuan jadi orang bercakap ni? Ada tok-tok guru atau bukan tok-tok guru lah. Ada orang yang bercakap. Dia kata apa? Buat apa yang saya suruh. Jangan buat apa yang saya buat. Tak pening kita. Buat apa yang disuruh. Jangan buat apa yang dibuat. Mana boleh macam itu? Kita buat apa yang dia cakap, kita buat apa yang dibuat. Itu model. Itu role model. Tapi kalau dia larang kita buat apa yang dibuat, bermakna dia sendiri curang dengan apa yang dia cakap. Tak boleh. Allah Ta'ala kata apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat hina, amat keji orang yang bercakap sesuatu dalam masa yang sama dia tak buat pun apa yang dia cakap. Ni bahaya ni tuan-tuan. Ni bahaya ni. Jadi selagi mana kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang buat kebaikan dan kita juga melakukan kebaikan itu. Wa tanhauna 'anil munkar. Selagi mana kita mencari jalan untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran dan kita juga mengajak orang bersama tidak melakukan kemungkaran tersebut, insya-Allah kita masih lagi berada dalam keadaan umat-umat yang terbaik walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun kita menjadi umat yang berada di hujung akhir zaman ini, tuan-tuan. Tengok hadis yang berikutnya. Hadis 48. Hikmah berkasih sayang. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seorang itu adalah bersama dengan orang yang ia kasihi. Keterangan, siapa yang mengasihi suatu golongan dengan ikhlas, dia akan dihimpunkan bersama dengan mereka. Sekalipun amalannya tidak menyamai mereka, tetapi hatinya telah mendekati, kemungkinan kasih sayang itu mendorongnya untuk melakukan amalan yang sama. Kata Nabi SAW, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Siapa yang kita sayang, tuan-tuan? Tentulah yang kita sebut kita menyayangi Rasulullah dan orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW. Kalau hari ini, tuan-tuan, kita berada di zaman kita, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kenal Nabi hanya melalui penceritaan daripada kitab-kitab, daripada orang-orang alim, tapi boleh ada timbul perasaan sayang pada Nabi SAW. Dan bila mana kita ada perasaan sayang kepada Nabi dan orang-orang yang Nabi sayang, ataupun kita sebut as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang awal mengikut Nabi, mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama-sama dengan mereka. Dan kita bila mana suka orang itu, tuan-tuan, bila kita suka orang itu, kita akan ikut apa yang dia suka. Betul tak? Kita akan ikut apa yang dia suka. Tuan-tuan ingat zaman tuan-tuan bercinta dulu? Ingat tak masa dulu lah? Mungkin dulu ada ke dating-dating tu? Ada ke dulu? Ada lah, dating-dating ada juga kan? Bukan zaman sekarang hanya ada dating-dating. Dulu pun ada kan? Ada. Bila pergi, orang nakkan kita, tuan, kita nakkan orang perempuan, kita suka dia. Kita suka dia. Dating, dating kedai makan. Dating kedai makan, bawa pergi makan. Tanya dia nak makan apa? Dia kata nak makan ni. Sedangkan makanan yang dia nak, yang dia suka tu, tuan-tuan, kita tak suka pun. Tapi pasal nakkan suka dia, kita makan juga makanan yang dia suka walaupun kita tak suka. Betul tak? Betul? Benda yang sama kita buat. Sebab apa, tuan-tuan? Kita sayang dia. Kita sayang dia. Oh, jangan main-main, tuan-tuan.
Saya tuan-tuan, rumah saya orang Jawa tau. Isteri saya orang Jawa. Saya ni tak suka tempe ni. Sampai tak suka tempe, tahu ni tak makan. Daripada kecil. Kalau ada tempe memang asing ataupun tak sentuh terus. Sekali bila kahwin, dari satu saya tak boleh makan. Tak boleh makan. Kalau orang makan nasi, campur-campur dengan mi, saya pantang betul tuan-tuan. Pantang. Kalau nak makan nasi gorengnya. Kadang-kadang pinggan pun saya kena tukar. Kalau kan kita pergi jamuan, kadang-kadang ada mi, ada nasi. Saya bukan tak makan mi, makan. Tapi makan satu-satu. Nasi dulu. Okey, dapat habis makan nasi, pinggan tu tukar, ambil pinggan lain makan mi pula. Saya tak reti orang yang boleh makan campur mi dengan nasi. Saya tak reti betul. Jadi bila kahwin dengan orang Jawa tuan-tuan, baru tahu nasib macam itu punya. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mula-mula kahwin. Yalah. Bila duduk rumah mak mentua, masalah mak mentua saya Jawa tok-tok, bapak mentua saya Jawa tok-tok. Tok-tok. Jawa betul. Jadi, Johor dengan Selangor. Bapak mentua saya Jawa Kelang, mak mentua saya Jawa Muar tu. Sampai ke hari ni kalau saya balik kampung, dengar dia orang sembang adik-beradik, sampai ke hari ni saya tak faham. Tak fahamkah dia mengutuk kita ke apa ke? Tak faham. Jadi bila sarapan pagi tuan-tuan, bila mula-mula kahwin sarapan pagi, tengok makanan banyak style-style Jawa ni. Saya cubit-cubit juga sikit, lepas tu saya telefon mak saya, nak pergi sarapan rumah mak saya. Patah balik pergi rumah mak saya makan. Tak ada kebunuh tuan-tuan. Tak boleh makan. Tapi pasal kita sayang dengan rumah kita, kita suka terpaksa masuk Jawa. Akhirnya, saya lebih Jawa daripada rumah saya sekarang. Oh, sekarang jumpa tempe tuan-tuan, makan sungguh. Tu nak sebut. Makna dia apa tuan-tuan nak cerita? Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman yang sama. Pengalaman yang sama. Kenapa? Kalau kita mencintai seseorang, kita akan ikut cara dia. Sebab apa? Kita nak dapatkan perhatian dan pandangan dia. Dan memang orang-orang begini akan terharu dengan kita. Maka begitulah yang disebut dalam hadis ini tuan-tuan. Kalau kita menyayangi Nabi SAW, kita menjadikan Nabi itu sebagai ikon dan idol kita, idola kita. Tentulah apa yang disukai oleh Nabi, maka kita akan suka. Kerana kita suka dia. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Di antara kesukaan Nabi, pakai baju putih. Pakai baju putih. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang suka pakai baju putih? Saya tak suka pakai baju putih. Sebab apa? Pakai baju Melayu putih ke baju putih ni tuan-tuan, susah nak jaga. Saya kalau pergi kerja hari Jumaat, pakai baju putih, Allah, punya payah nak jaga pukul 8 daripada 8 pagi, pukul 7 kita pakai, nak jaga sampai pukul 5 petang. Baju putih ni satu dot yang kena, dia nampak. Itu yang kalau sarapan pagi tu tuan-tuan, makan roti canai, kuah tak makan, kering-kering itunya. Dan takut mercik kena kuah, kena. Habis baju kita. Pakat tolak dengan air kosong, minum pun air suamnya. Tak minum air manis-manis ni, takut mercik. Walaupun kita tak suka dan tidak selesa memakai putih, tetapi kerana Nabi SAW memakai putih pada hari Jumaat dan hari-hari tertentu, maka kerana kita nak perhatian Nabi, kita buat apa yang Nabi suka. Kita buat kerana bukan kita suka, tapi kerana Nabi suka. Sebab kita nak apa yang disukai oleh Nabi itu menjadi kesukaan kita. Kalau Nabi SAW suka kepada tempat-tempat itu, maka kita suka kepada tempat itu, walaupun tempat itu bukanlah menjadi tempat yang selesa untuk kita. Tak boleh. Sebagai contoh, kita bila mana pergi umrah, kita pasti dibawa pergi ke Uhud. Saya minta maaf dah tuan-tuan, mungkin ada di antara kita yang dah pergi umrah banyak kali. Bila mana orang kata jom kita melawat Bukit Uhud, ada yang kata dah lah, saya tak maulah, saya duduk masjid je, tak mau pergi Uhud. Dah tahu dah apa benda yang ada kat Uhud tu, dah tahu. Dekat belah depan ni orang jual kurma, macam-macam orang jual. Kemudian yang ada pun ada kubur syuhada, ada Bukit Uhud, tak ada apa. Balik-balik naik Bukit Pemanah tu, itu je.
Kalau dia pergi dah 5-6 kali, begitulah rupa Bukit Uhud, begitulah kawasan Bukit Uhud. Dan ada di antara kita yang pilih tak nak pergi. Saya sebut dengan tuan-tuan, setiap kali kita pergi ke Madinah, walaupun dah pergi kali yang ke-40 sekalipun, jangan tinggal melawat ke Bukit Uhud itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana Bukit Uhud itu disebut dalam hadis sahih. Nabi kata apa? Inilah bukit yang kami cinta dia dan dia mencintai kami. Nabi cinta Bukit Uhud. Walaupun kita dah pergi banyak kali ke Bukit Uhud itu, maka kita datang juga melawat Bukit Uhud itu kerana kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Apa tujuannya tuan-tuan? Kerana nak disebut dalam hadis. Kalau kita mencintai seseorang, orang yang kita cintai itu, kita akan bersama dengan dia di hari kiamat nanti. Itu penting, kita nak itu je. Kita nak itu. Kita nak bersama dengan orang yang kita cintai di hari kiamat. Sebab itu, apa keadaan pun, cintalah orang yang mencintai Nabi. Cintalah kepada Nabi SAW. Siapa yang mencintai Nabi ni tuan-tuan? Tentulah para sahabat. Tentulah mereka-mereka yang menjadi waris Nabi. Siapa waris Nabi? Alim ulama. Begitu juga kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi. Kan bila kita sebut cinta kepada kaum keluarga Nabi, orang kata kita Syiah pula. Apa masalahnya? Kalaulah Syiah mencintai Nabi SAW dan ahli keluarga Nabi, maka kita Ahlu Sunnah wal Jamaah terlebih utama dalam mencintai Nabi dan keluarga Nabi. Kerana kita berada di jalan yang betul. Oh, tak boleh cinta Fatimah, tak boleh. Ada orang kata apa? Kenapa selawat kepada Nabi itu hanya sebut Hasan Hussein saja? Kenapa tak sebut nama cucu-cucu Nabi yang lain? Ini semua adalah pengaruh-pengaruh Syiah dalam selawat kepada Nabi. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Nabi SAW memang menyebut dalam beberapa hadis, Nabi mencintai Hasan dan Husain. Dan dipelopori oleh orang Syiah. Cuma mereka mencintai dengan cara yang melampau. Itu je. Kita mencintai dengan cara yang sepatutnya kita mencintai. Jadi, apa yang disukai oleh Nabi, apa yang, sehingga kan kita kata, segala cara hidup Nabi. Macam dulu dah tuan-tuan. Orang minatkan apa? Tahun 60-an, 70-an dulu orang minat. Kumpulan-kumpulan artis daripada British dulu, daripada UK, The Beatles sebagai contoh. Sampai seluar pun tiru cara The Beatles pakai. Dulu dah. Budaya-budaya pemakaian seluar daripada barat tu kan masuk ke tempat kita. Dulu orang minat. Siapa tu? Elvis Presley. Seluar kembang bawah. Apa jenis nama seluar tu? Saya pun tak tahu. Bell bottom. Bell bottom. Dia kembang bawah. Nyanyi lagu, ramai orang gilakan lagu dia. Sampai tempat kita pun pakai juga. Ambil budaya pakai seluar bell bottom itu. Padahal yang pakai bell bottom dekat sini, cakap orang putih sepatah haram pun tak kerti. Nyanyi pun suara tak sedap. Tapi kerana suka kan, cinta kan, beli poster. Zaman ingat dulu, zaman poster dulu. Begitu juga zaman awal 90-an. Keluar kumpulan-kumpulan rock. Rok kapak dan sebagainya. Rambut panjang. Orang pun dengan cara rambut panjang tiru pemakaian artis-artis ketika itu. Sebab apa? Sebab suka sangat. Sebab sayang sangat. Ingat, artis yang kena tembak apa? John Lennon kena tembak. Sebab apa? Bukan salah apa pun. Sebab terlalu cinta pada dia. Ini kita kata. Kalaulah ada perasaan cinta itu duduk pada tempat yang sepatutnya, mencintai para orang-orang alim, berada dalam majlis-majlis yang disukai oleh Nabi, maka tentulah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi hari ini tuan-tuan balik tengok diri kita. Siapa yang kita sayang, siapa yang kita cinta. Dan setiap kecintaan dan kasih itu mesti dengan bukti. Ini yang saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Kalau betul kita kata kita cintai Nabi, kalau betul kita kata kita cinta para sahabat, dan kita nak dikumpulkan dengan mereka, apa bukti kita sayang Nabi, sayang para sahabat dan sayang alim ulama? Apa bukti? Apa bukti kita? Bukti itu mestilah datang dengan apa yang dibuat oleh mereka, kita buat juga.
Apa yang dilakukan oleh mereka, itulah yang dilakukan oleh kita. Itu sebab berkali-kali mungkin segi kuliah kita saya menyebut dengan tuan-tuan. Kalau kita suka dan cintai Nabi, cara yang paling baik adalah ittiba'. Maknanya mengikut segala cara hidup dan aturan hidup Nabi SAW. Dengan sunnahnya, cara ibadatnya, cara hidup Nabi SAW mestilah menjadi cara hidup kita. Bukanlah kita kata nak ambil 100% nak adapt dengan kita. Nabi SAW naik kuda. Takkan kita nak naik kuda, tuan-tuan? Mana nak cari kuda zaman ni? Kalau Nabi SAW naik unta, takkan kita nak naik unta juga? Bukan maknanya segala cara hidup Nabi itu bawa ke zaman kita. Tetapi yang boleh dibawa, yang disesuaikan dengan zaman kita, mesti dibuat. Mesti dibuat. Sunnah-sunnah yang ringkas. Sunnah-sunnah yang ringkas. Punya banyak sunnah Nabi SAW. Begitu juga kita mengikut orang-orang yang Nabi sayang. Para sahabat Nabi SAW. Kita belajar sirah mereka. Kita tengok bagaimana cara hidup mereka. Bagaimana kecintaan yang dibuktikan oleh mereka kepada Nabi SAW. Kalau kita dengar dalam sejarah orang bersedekah, sebagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana Abdul Rahman bin Auf, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Kalaupun kita tidak boleh memberi sebanyak yang mereka beri, apakah tidak boleh kita mengikut sedikit jalan-jalan yang mereka buat itu? Sedikit. Kalau kita baca dalam sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mana dengar Islam dalam keadaan kita kata apa tu, kegawatan ekonomi, apa dia jumpa dengan Nabi SAW? Ya Rasulullah, ni aku ada sikit harta, tak banyak mana pun. Aku serah semua untuk engkau ya Rasulullah. Semua beri. Semua beri, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tak pelik dah, tuan-tuan. Dia menjadi orang yang dijamin syurga. Saya ingat tak ada di antara kita yang boleh buat sebagaimana Abdul Rahman bin Auf. Tak ada. Tapi kita bukan nak buat apa yang dia boleh buat. Nak tengok bagaimana keyakinan dan hati dia boleh buat macam itu. Abdul Rahman bin Auf satu hari berniaga. Bawa modal, berniaga ke Syam. Bawa balik untung besar. Sampai di Madinah, orang tengok hasil perniagaan yang dibawa balik oleh Abdul Rahman bin Auf. Banyak. Bila mana Abdul Rahman bin Auf dengar Nabi SAW bertanya tentang siapa punya harta-harta yang datang sehingga menggemparkan Madinah ini, maka orang sebut ini harta yang dipunyai oleh Abdul Rahman bin Auf. Maka Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, bila dengar Nabi tanya, bukan Nabi minta, Nabi tanya siapa punya je. Dengar Nabi tanya, ni siapa punya ni? Terus datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, mulai saat ini, semua yang aku bawa ni, termasuklah modalnya, termasuklah untungnya, ini bukan lagi milik aku, tapi aku serah pada Islam. Semuanya. Mana ada orang berniaga, tuan-tuan, modal tak ambil? Dia berniaga, untung dapat, sedekah dengan modal-modal. Balik tangan kosong, tuan-tuan. Ada di antara tuan-tuan yang berniaga macam itu. Bawa modal RM20, balik bawa balik kosong. Memang kena penampang orang rumah kita, tuan-tuan. Berniaga apa ni? Selalunya orang berniaga macam ini, berniaga judi je yang rugi ni. Dia beli, bawa RM20, beli nombor ekor, esok langsung tak dapat apa. Tapi Abdul Rahman bin Auf buat kerja begitu. Bila Nabi tanya ni siapa punya? Bukan Nabi kata, bagilah sikit pada Islam. Nabi tak sebut begitu. Nabi tanya siapa punya? Oh, ada tuan-tuan, kita yang begitu. Orang tanya ada duit RM10 cicir. Ni duit siapa ni? Berdatang berlari, duit saya cicir tadi. Bekerja tuan-tuan, baru RM10 tak ada. Kata tak apalah ni. Dah cicir tu surau punya dah. Tak ada, ambil balik. Ni pasal rumah so beli bawang tadi, kata dia. Jadi, kalaupun kita tak boleh menyedekahkan segala yang kita ada sebagaimana Abdul Rahman bin Auf buat, sehinggalah bila mana dia meninggal, tuan-tuan, dia tidak banyak harta. Satu orang yang kaya, bila mana meninggal dunia, meninggalkan harta yang sedikit untuk ahli warisnya. Tak ada. Begitu juga beberapa sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, yang kaya, businessman, tapi bila meninggal dunia, tidak punya harta yang banyak.
Kita belanja sikit, meninggal, baru tahu kaya pun. Nampak masa hidup dulu tak berapa senang sangat makan pun. Jarang tengok dia makan roti telur, biasa roti kosong lah. Bila dah mati baru tahu, oh duit dekat juta. Ada apa maknanya tuan-tuan? Jadi ini yang kita sebut, kalaupun kita tidak boleh menjadi seperti mana jadinya mereka, jalan-jalan mereka itu menjadi jalan yang kita lalui dan kita ikuti. Tak ada tujuan lain. Kerana kita sayang mereka, kita jadikan cara hidup mereka sebahagian cara hidup kita supaya kita dihimpunkan dengan mereka di hari Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia. Beruntunglah orang-orang yang dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang mereka sayang, dan orang yang mereka sayang itu lagi untung kalau orang-orang yang mereka sayang itu orang yang Allah Taala sayang. Kalau tuan-tuan sayang kepada pemimpin-pemimpin ataupun sayang kepada orang-orang besar tertentu yang tidak disayangi oleh Allah, binasalah kita tuan-tuan. Kalau kita sayang kepada tokoh-tokoh tertentu, tetapi tokoh tertentu itu tidak disayangi pun oleh Allah, binasalah kita. Duduk dengan dia pun esok menyandau, tangan kat dahi sama dengan kita. Sama. Jadi sayanglah mereka yang disayangi oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang disayangi oleh Allah? Siapa? Selain daripada ulama, para sahabat dan sebagainya, ini apa? Orang-orang miskin, orang-orang susah, golongan-golongan duafa. Sebab itu bila nampak orang susah, orang minta sedekah, tanpa bertanya, kita tahu bawa botol. Bawa botol datang, kita nak makan datang. Dia kata, minta sedekah sikit, saya nak beli beras. Walaupun kita tengok muka dia memang penipu pun. Bila baru ni saya buat satu statement ni secara live. Orang kata, tindakan kita menyokong peminta-peminta sedekah penipu ini menyebabkan ramainya skamer-skamer. Saya punya sifir mudah je tuan-tuan. Bukan kita menyokong skamer. Kita tak sokong skamer. Kalau skamer ni, neraka esok dia jawab balik dengan Tuhan. Soal dia, apa pertimbangan yang kita nak buat nak menentukan dia skamer atau tidak? Apa yang kita nak buat? Dia datang minta sedekah. Dia kata, pakcik, saya tak ada duit nak makan, rumah tak ada beras, susu anak dah habis. Kalaupun kita hanya tengok muka dia tuan-tuan, kita nak menghukumkan ini, kau ni penipu ni. Adil ke untuk dia? Ataupun tuan-tuan kata, tak apalah pakcik pergi rumah awak lah. Rumah saya kat Melimau pakcik. Tak, kalau tuan-tuan rajin buat kerja begitu, baguslah. Ada. Dia minta dekat Cheng, so kita pun naik kereta pergi ke Melimau. Nak cek rumah dia. Sekali betul. Tu ambil dah RM5. RM5 je bagi pun. Macam nak bagi tu, nak belikan kinang susu bagi dia. Jadi pendekatan yang mudah tuan-tuan. Bila mana lalu satu orang yang minta sedekah depan kita, sama ada dia menipu atau tidak. Apalah kiranya kita beri sekadar yang kita ada. Yang kita mampu beri. Yang kita rasa selesa nak beri. Berilah. Soal dia menipu atau tidak, itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan, dia bukan nak menipu, dia terpaksa menipu. Contoh, dia kena ceritalah itu tak ada, ini tak ada. Kan kalau dia cerita saya tak ada duit nak makan, kau muda-muda kerja malah kena sawan pula. Jadi dia terpaksa wujudkan cerita untuk mencari simpati orang. Sedangkan kalau dia ada duit tuan-tuan, dia cukup makan dan cukup duit, apakah dia akan buat kerja begitu? Kalau dia buat, sedangkan dia ada kecukupan, tak apa. Dunia dia lepas, akhirat dia menjadi bakaran api neraka, tak apa. Soal kita beri. Dia menipu atau tidak, kita boleh pahala insya-Allah. Itu yang penting, kita nak pahala sedekah. Kita nak pahala sedekah. Kadang-kadang kita kata kita sedekah, apa orang sebut, nak sedekah apa ke masjid, ke surau. Sedangkan duit masjid dah ratus ribu dah. Dia bukan soal tengok berapa duit yang ada dalam akaun. Tapi tengok berapa yang kita keluar. Itu cara agama. Ni duk baca. Bentang mesyuarat agung itu dah ada 300 ribu duit surau. Buat apa nak sedekah lagi? Siapa yang mengajar kita melihat begitu? Ini yang kita kata tidak betul caranya. Sebab itu tuan-tuan, selain daripada kita menyayangi orang-orang alim, menyayangi Nabi, sahabat, maka sayanglah mereka-mereka yang Allah Ta'ala sayang. Siapa? Duafa, orang-orang miskin. Anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal ataupun kita sebut janda-janda yang
yang membela anak. Sayang mereka, cuma sayang dengan cara yang betul lah. Tu kena cakap dia terang. Ni sayang dengan cara yang tak betul ni kan, buat hal pula. Sayang dengan cara yang betul. Kalau perlu kita hantar beras, kita tahu ni ada ibu tunggal kan, kita pergi hantar beras. Cukuplah dengan hantar beras. Tak payahlah sampai masuk ke dapur tolong masak. Cukup dengan hantar beras. Okey, ni ambil beras. Dia tahulah dia nak masak sendiri. Ini sampai ke dapur, basuh pinggan, bagai-bagai itu, ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi memadai dengan kita kasih mereka. Kerana mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Sebab apa? Mudah-mudahan kita esok dibangkitkan dengan orang-orang begini. Dan orang-orang begini tentunya disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak baik. Kita bukan orang baik. Kita nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala secara direct. Kita pun sedar diri, tuan-tuan. Kita pun sedar diri. Semayang kita macam mana. Puasa pun kita berkira-kira. Sedekah pun kita sukat-sukat nak beri. Jadi, satu cara lagi untuk mendapat kasih sayang Allah adalah menyayangi dan mengasihi orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan di akhirat esok bersama dengan orang-orang yang kita sayang, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni, tuan-tuan. 2 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini mudah-mudahan memberikan kita satu manfaat yang baik. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu lemah, jahil, dhaif dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika namna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabil mahsyar wa qina 'adzabil mizan wa qina 'adzabis sirat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi